Of course, kita nak start dengan what, Dayang, first? Dengan bola sepak, of course. Menjelang aksi Persahabatan Siri Tri-Nations FAS Singapura, Ketua Jurulatih Kim Panggon sedang menimbang 4 calon untuk menyarung lilitan kapten. Menurut Panggon, setakat ini keempat-empat pemain telah menampilkan kualiti kepimpinan yang bagus dalam pasukan sepanjang sesi latihan pusat. We try to some experience and try to some middle age to see even some positionally we divide some like that. Then yesterday I meeting with 4 captains. I appreciate that 4 of them very good professional, guide our players really good way, and also their demonstrate was very good. So I appreciate our 4 captains' contribution. So I expecting they can keep it on like that. Panggon turut mentegaskan pengguguran 3 pemain Shio Hong Wan, Syarul Nazim dan Hakimi Abdullah adalah atas faktor fizikal dan kecergasan. Yes, I think some conditioning part as well. There are something in the body, some not properly they can afford for this game. So we try to protect the player. So I think we try to help them to quickly back to club to recover something. But the other region, not much things. They did a great job. I'm happy with their performance. They show us very good professional, commitment. So I'm happy, but just like condition part, they have some uncomfortable there, so cannot be a part of team. Yeah, that's all. Kita dah bertiga dah, Dayang. Yes, ada apa? Ada bunga yang ketiga. Ada hadirkan diri. Bunga ketiga warna biru di belakang kita ni, Fina Nasrom yang baru saja sampai di Singapura hari ini sebenarnya, ya. Okey, Fina, straight to the point lah. 4 calon kapten disenaraikan dan disebut oleh Kim Panggon. Pada pendapat Fina, siapa Fina rasa akan pakai lilitan kapten tu? Okey, Adeline, ini satu perkembangan yang cukup menarik untuk kita perkatakan, ya. Kerana keempat-empat pemain ini sememangnya well known dan mereka memiliki sesuatu yang luar biasa setiap kali di atas padang. Ya. Kita biasa mendengar Aidil Zafwan, kita biasa dengan Farizah Malias dalam tempoh 2-3 tahun kebelakangan ini. Tetapi apabila nama Syafiq Rahim kembali disebut-sebut sebagai calon untuk memimpin pasukan, ia adalah sesuatu yang cukup menarik kerana Syafiq merupakan bekas kapten pasukan ketika era kejurulatihan Datuk K. Raja Gopal. Pemain ini sememangnya sinonim selaku kapten pasukan negara. Jadi sekiranya Syafiq diberikan peluang untuk menyarung lilitan di lengan, saya fikir ini adalah sesuatu yang cukup mengimbau kegemilangan bola sepak negara sebelum ini. Kita tidak boleh nafikan ketika era Datuk K. Raja Gopal, pencapaian Malaysia ketika itu adalah yang terbaik dalam tempoh 15 tahun kebelakangan ini. Jadi mungkin aura yang ada pada Syafiq Rahim itu akan memainkan peranan untuk mengembalikan semula semangat dan juga perkara yang lebih positif kepada skuad kebangsaan. Tetapi apabila nama Syafiq Ahmad juga disebut, saya fikir itu adalah calon yang paling tepat kerana kita tahu skuad negara melewati satu perubahan yang cukup menarik. Jadi kalau boleh, kalau semua pasukan melewati perubahan melibatkan jurulatih kebangsaan, apa salahnya kita nak tengok kapten yang baru? Sebab mungkin ada perkara yang luar biasa yang ada pada Syafiq Ahmad yang membuatkan nama beliau menjadi pilihan Kim Panggon untuk berada dalam senarai calon 4 kapten yang akan diputuskan pada hari ini. Syafiq Ahmad juga pilihan Fina ke secara personal?
Ya, betul. Saya melihat itu adalah melibatkan prestasi beliau ketika dalam padang. Walaupun sebelum ini kita tahu Safi Ahmad diselubungi dengan masalah kurang minit bermain, tetapi apabila pemain ini diberikan peluang untuk skuad kebangsaan beraksi di atas padang, beliau menampilkan cara dan corak permainan yang cukup menarik. Itu yang perlu ada untuk seorang kapten, Ed. Alright, okay. Fina, kita pun nak tahu jugalah ketika pasukan Fina pun sekali landing dekat Changi, ada apa-apa yang maybe Fina boleh update tak? Ada kes COVID ke? Minta jauh lah, tapi ada apa-apa tak? Okey, sebenarnya waktu saya sampai di Changi Airport tidak sama dengan skuad kebangsaan. Saya sampai lebih awal dan saya akan bertemu dengan mereka pada jam 7.30 malam. Itu adalah waktu yang diberikan kepada skuad kebangsaan untuk tempoh latihan mereka. Tetapi untuk setakat ini daripada rasmi daripada FAM, kita tidak mendengar sebarang perkabaran yang kita tak nak dengar. So maksudnya di sini pemain-pemain yang ada di Singapura ketika ini mereka cergas sepenuhnya dan mampu untuk beraksi pada tahap yang terbaik dan yang paling penting bebas COVID-19. Dayang. Alhamdulillah, itu yang kita nak dengar. So tak nak dah kes-kes ni. Betul. Okey, Fina, Safir Rasid kan dengar khabar semalam daripada tinjauan dilakukan, dia tidak berlatih di Bukit Jalil. Jadi Fina ada apa-apa update tentang prestasi atau tahap fitness dia? Kalau merujuk kepada tinjauan latihan saya dalam tempoh seminggu kebelakangan ini, pemain ini bersama dengan skuad kebangsaan menjalani latihan seperti biasa, tetapi difahamkan semalam beliau tidak bersama dengan pemain di atas padang dan hanya membuat recovery. Mungkin ada sedikit kecederaan ringan di mana Kim Panggun sendiri tidak mahu meletakkan sebarang risiko kepada Sapawi sekiranya beliau terus dibenarkan beraksi ataupun berlatih bersama rakan-rakan yang lain. Jadi saya tidak fikir ia perkara yang serius dan jika serius saya tidak rasa nama Syafawi akan diletakkan dalam senarai yang hadir ke Singapura. Jadi saya yakin pemain ini akan beraksi dalam aksi pertama Three Nations kali ini bersama dengan pasukan Filipina pada esok. Okey, tentang Filipina ni yang kita pun nak tahu update jugalah pasukan Filipina ni. So, adakah pasukan Filipina nanti Fina akan menurunkan pemain terbaik mereka, best 11 mereka? Ada tak Fina dapatkan apa-apa updates tentang pasukan Philippines? Okey, alright. Saya sekarang ni berada di Stadium Clementi di mana pasukan Filipina sedang menjalani latihan ketika ini. Apa yang kita tahu, 5 pemain yang beraksi dalam saingan Liga Malaysia turut bersama-sama dalam pasukan ini. Jadi itulah kelebihan yang ada pada mereka. Kelima-lima pemain ini sememangnya memiliki pengalaman, mengenali pemain-pemain negara dan itu akan menjadi satu pepatah di mana rahsia Malaysia dalam poket Filipina. Tetapi kita nak tengok juga sejauh mana keberkesanan yang mereka ada ini mampu untuk meletakkan pasukan negara dalam situasi yang bahaya. Jadi apa-apa pun kita kena tunggu 90 minit yang cukup penting pada esok dan di situlah yang akan memainkan peranan sama ada kehadiran Kim Panggun ke dalam skuad kebangsaan ini benar-benar memberikan impak ataupun sebaliknya. Alright. Drastik ya? Sangat drastik. Fina jadi banyak kerja dekat sana. Kena pantau betul-betul. Okey. Jadi spy tau. Jadi spy. Okey, terima kasih Fina. Take care, stay safe. Bye. Okay. Thank you. Bye-bye.